faliyahfaz lisanah, tolong jaga lidah dia. Jaga lidah. Jaga lidah ni maksudnya jangan cakap benda-benda yang buruk. Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Jaga lidah lah. Hari ni, sepanjang hari ni, orang yang nak pahala puasa sunatnya, dia diajar supaya jaga lidah dia. Jangan sampai peringkat lidah dia ni dalam keadaan yang buruk, dan juga lidah dia dalam keadaan cakap benda-benda yang tak baik. Dua, disebut demikian. Ini sahabat sebut ni, kata-kata sahabat. Kalau kita nak suruh dapat pahala puasa sunat tiap-tiap harinya, puasa sunat, jaga lidah. Lidah pada diri kita ni, pahala kita sama dengan puasa sunat. Katanya sahabat ini sendiri. Yang ketiga, man arada fadlal ulama fa'alaihi bitafakkuri. Siapa-siapa yang inginkan pahala bagaikan seorang ulama. Ulama ni pahala setiap hari orang yang jadi ulama, maksudnya orang yang taat pada perintah Allah, jaga perintah Allah, kemudian dia takut dengan perintah Allah dalam hidup dia ni, fa'alaihi bitafakkuri. Hendaklah dia sentiasa banyakkan berfikir. Hidup ni banyak merenung kebesaran Allah. Dapat pahala alim ulama. Pahala alim ulama ni kita dapat dengan cara bagaimana? Dengan cara kitanya, untuk kitanya banyak berfikir, membesarkan kebesaran Allah. Tengok je kuasa Allah. Hari-hari kitanya merenung je pada diri kita. Maksudnya memikirkan kebesaran Allah ni pahala dalam kehidupan seseorang. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, membicarakan tentang mengenai bab membaiki perhubungan ataupun silaturrahim dan larangan untuk kita memutuskan silaturrahim. Ini tajuk yang kita diajar supaya kitanya sentiasa hidup dalam keadaan menyambung silaturrahim dan jangan sekali-kali kita memutuskan silaturrahim. Di antara perkara yang penting dalam hidup kita untuk kita sama-sama dapat ganjaran dalam hidup kita, kadang-kadang pahala yang Allah nak bagi pada kita ni ialah dengan satu cara yang mudah untuk kita dapat, iaitu kita menyambung silaturrahim. Dan Islam larang daripada kita memutuskan silaturrahim. Bila kita hidup memutuskan silaturrahim, maknanya kita ni membiarkan diri kita hidup dalam keadaan kegelapan dan kesukaran pada diri kita. Islam dia nak suruh hidup kita ni sentiasa dalam keadaan menambahkan pahala. Bila kita hidup atas dunia ni, jangan sekali-kali sampai peringkat kitanya memutuskan pahala-pahala yang patut kita dapat dalam hidup kita. Antaranya ialah kita menyambung silaturrahim. Islam suruh kita membanyakkan silaturrahim di kalangan kitanya. Jangan sekali-kali kita biarkan kita ni berkelahi dengan dalam hidup kita sampai tak bertegur sapa di antara satu sama lain. Hari ini kita sambung tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bisadaqatin yasiratin yuhibbuhallahu ta'ala. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu zatil baini idza taqata'u.
Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nak tak kalau aku sebut pada kamu, kalau aku cerita pada kamu tentang sedekah yang paling ringan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Nak tak dalam hidup kamu kalau sekiranya aku bagi tahu pada kamu satu amalan sedekah tapi mudah je untuk kamu lakukan, disukai di sisi Allah. Apa dia? Lalu sahabat-sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat jawab, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat jawab demikian, ya Rasulullah, saya naklah ya Rasulullah. Apa dia ya Rasulullah? Qala islahu zatil baini idza taqata'u. Kamu membaiki hubungan persaudaraan bila mereka berkelahi di antara satu sama lain. Idza taqata'u, bila terputus silaturahim mereka tu, kamu pergi damaikan. Kamu damaikan di antara orang yang berkelahi ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu pahala sedekah yang kamu dapat. Dalam hidup kamu, bila kamu dalam keadaan yang kamu jaga apa dia? Tengok orang berkelahi, kamu pun pergi jumpa dengan orang yang berkelahi tadi, kamu kata jangan berkelahi lama. Jangan biarkan perbalahan ini berpanjangan. Tapi kitanya diajar supaya kita sebut pada dia, kita sambunglah silaturahim, maafkanlah yang lepas-lepas tersebut. Islam dia tak nak kita ni membiarkan perbalahan itu berpanjangan. Bila perbalahan ini berpanjangan, menyebabkan di waktu ini kita akan jadi, pada diri kita ni, menyebabkan hidup kita ni jadi hambar, jadi kosong. Islam dia nak dalam hidup kita ni sentiasa sambung silaturahim di antara satu sama lain. Kalau ada orang berkelahi, kita diajar supaya kitanya pergi sambung balik perbalahan yang berlaku ini sendiri. Ini Islam ajar islahu zatil baini idza taqata'u. Rasulullah kata, damaikan orang yang berkelahi. Bila kamu tahu dia berkelahi, kamu pergi damaikan di antara mereka tersebut. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdali min darajatil siyam was salah was sadaqah. Rasulullah pernah sebut, nak tak aku sebut pada kamu di antara amalan yang diangkat darjat lebih daripada sembahyang. Aku nak bagi tahu pada kamu afdalnya daripada puasa, afdalnya daripada sembahyang, afdalnya daripada sedekah. Nak tak kalau aku nak bagi tahu pada kamu? Rasulullah sebut demikian. Qalu bala. Lalu sahabat-sahabat sebut, apa dia? Ya Rasulullah, apa dia ya Rasulullah? Qala islahu zatil baini idza taqata'u. Kamu mendamaikan orang yang berkelahi di antara dua orang yang berkelahi, kamunya pergi damaikan mereka berdua tersebut bila dapati terputus hubungan di antara mereka tersebut. Maksudnya jangan kita jadi batu api, jangan. Hidup kita ni jangan kita melaga-lagakan orang. Suka sangat di kalangan kita ni nak jadi orang yang melaga-lagakan orang. Tahu dah orang berkelahi, kita pergi tambah lagi bara api yang panas. Jangan. Islam larang. Bila kita tahu saja orang berkelahi, maka cara kita di antaranya apa dia? Kita damaikan mereka. Damaikan di antara dua yang berkelahi ni. Bila kita damaikan tersebut, kita dapat pahala sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sedekah ni tak semestinya kita ni ambil tabung, kita letak duit dalam tabung tu satu sedekah. Tapi sedekah yang Rasulullah kata pahala dia besar, pahala Allah sediakan lebih besar daripada pahala kita sembahyang, pahala kita zakat, pahala kita puasa ni. Apa dia? Ini disebut dengan kita ni yang disebut dengan damaikan orang berkelahi. Jangan kita biarkan perkelahian itu berpanjangan. Jangan. Kita ni tengok je, tahu je orang berkelahi, kita yang pergi damaikan. Kita damai itu dapat pahala bila kita lakukan demikian. Itu orang, kita pun sama juga. Kita ni jangan biarkan perbalahan di antara kita, jangan. Kadang-kadang yang kita berkelahi ni bukan dengan orang lain, adik-beradik kita je kita berkelahi. Yang kita berkelahi itu dengan jiran tetangga kita je. Lalu Islam larang, Islam ajar hidup kita ni jangan kita biarkan perbalahan ini berpanjangan. Cari jalan untuk kita damai di kalangan kita ini. Seorang sahabat berkata, man ajaza an thamaniyata
fa alaihi bi samaniyati ukhra liyanal fadlaha. Ni sahabat disebut, ada seorang sahabat dia kata, siapa-siapa yang dia tak boleh melakukan 8 perkara, dia kena ganti dengan 8 perkara. Siapa yang dia tak boleh buat 8 perkara, dia gantikan dengan 8 perkara untuk dapat pahala 8 perkara tadi. Ni cantik juga ni amalan. Kalau kita tak boleh buat 8 perkara ni, maka kita gantikan dengan amalan 8 perkara yang lain untuk mendapatkan pahala 8 perkara tadi. Ada dalam hidup kita ni ada beberapa amalan-amalan yang kita kena buat, tapi kita tak boleh buat. Bila kita tak boleh buat, buat 8 perkara yang lain untuk dapat pahala sama dengan pahala yang sepatutnya kita dapat tadi. Apa dia? Awwaluha man arada fadla salatil lail wa huwa na'imun fala ya'si bin nahar. Yang pertama, dalam hidup kita ni, kita kena, siapa-siapa yang dia tak boleh bangun malam, dia tak boleh bangun tahajud malam, tak boleh bangun tahajud. Bila dia tak boleh bangun tahajud, wahwa naim, kerana dia terlampau mengantuk malam tersebut, tidur, kerana tidur yang panjang. Fala ya'si bin nahar, kalau dia nak dapat pahala tak bangun tahajud malam tu, maka buat apa dia? Dia kena buat, jangan buat maksiat pada siang hari. Siang hari jangan buat maksiat. Siapa-siapa yang buat maksiat di siang hari, maknanya habislah pahala semalam pun habis. Kemudian pada hari tersebut dapat dosa pula. Siapa-siapa yang nak dapat pahala, katakanlah kita ni dah tak boleh bangun tahajud semalam tak bangun. Kerana apa dia? Kerana tidur, ngantuk sangat, kitanya tak boleh bangun. Lalu oleh demikian, siang hari ni nak dapat pahala tahajud semalam, nak buat macam mana? Siang hari ni jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Siapa yang buat maksiat, pahala habislah. Pahala sepatutnya dia dapat. Maka dia tak buat maksiat pada siang hari ni, dia dapat juga pahala semalam, tak bangun tahajud semalam. Dia nak bangun tapi tak boleh bangun. Patutnya dia boleh buat, tiba-tiba dia tak buat. Kerana apa dia? Kerana dia tertidur malam. Maka buatlah siang hari ni apa dia? Dia jangan buat maksiat pada Allah. Kalau dia buat maksiat, habis pahala yang sepatutnya dia dapat bangun tahajud semalam itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, wasani, yang kedua, man arada fadla siyam tatawwu' wa huwa muftirun falyahfaz lisanah. Yang kedua, siapa-siapa yang inginkan pahala puasa sunat. Ada di kalangan kita ni, bila kita ni patutnya macam hari Senin macam ni. Kita ni dapat pahala hari-hari sebegini ni, kita buat puasa sunat. Tiba-tiba kita tak buat puasa sunat. Lalu kita nak juga pahala puasa sunat ni. Macam mana cara kitanya? Wahwa muftirun, dianya sengaja berbuka. Dia bukan, maksudnya dia makan pagi lagi makan dah dia. Nak sebutnya belum apa-apa lagi makan dah, tapi orang tanya dia, nak tak pahala puasa sunat? Nak, dia sebut nak. Macam mana nak buat? Faliyahfaz lisanah, tolong jaga lidah dia. Jaga lidah. Jaga lidah ni maksudnya jangan cakap benda-benda yang buruk, jangan cakap benda-benda yang tak baik. Jaga lidah lah. Hari ni, sepanjang hari ni, orang yang nak pahala puasa sunatnya, dia diajar supaya jaga lidah dia. Jangan sampai peringkat lidah dia ni dalam keadaan yang buruk, dan juga lidah dia dalam keadaan cakap benda-benda yang tak baik. Dua, disebut demikian. Ini sahabat sebut ni, kata-kata sahabat. Kalau kita nak suruh dapat pahala puasa sunat tiap-tiap harinya, puasa sunat, jaga lidah pada diri kita ni. Pahala kita sama dengan puasa sunat. Katanya sahabat ini sendiri. Yang ketiga, wasalis, yang ketiga, man arada fadlal ulama fa'alaihi bitafakkuri. Siapa-siapa yang inginkan pahala bagaikan seorang ulama. Ulama ni pahala setiap hari orang yang jadi ulama, maksudnya orang yang taat pada perintah Allah, jaga perintah Allah, kemudian dia takut dengan perintah Allah dalam hidup dia ni, fa'alaihi bitafakkuri. Hendaklah dia sentiasa banyakkan berfikir. Hidup ni banyak merenung kebesaran Allah. Dapat pahala alim ulama. Pahala alim ulama ni kita dapat dengan cara bagaimana? Dengan cara kitanya, untuk kitanya banyak berfikir,
membesarkan kebesaran Allah. Tengok je kuasa Allah. Hari-hari kitanya merenung je pada diri kita. Maksudnya memikirkan kebesaran Allah ni pahala dalam kehidupan seseorang. Kadang sebab tu kita ni kan, kalau kita tak boleh dalam hidup kita ni, kalau kita tak boleh apa dia? Kalau kita ni tak boleh untuk kita ni mengajar orang dan sebagainya. Banyak kan kita mendiam. Diam je. Diam kita tu diam fikir. Diam kita tu diam fikir. Cakap kita tu biar cakap zikir, dia panggil mikir. Bila kita cakap maknanya keluar mulut kita ni cakap kebesaran Allah. Kalau kita diam kita diam fikir. Pahala kita fikir ni, duduk mikir macam manalah kita ni kalau sekiranya kita menghadap depan Allah. Macam manalah kita di akhirat nanti kalau kita berjumpa di hadapan Allah nanti, dalam keadaan kita ni menghadap depan Allah dalam keadaan pahala-pahala kita tak ada. Kita mikirkan kebesaran Allah. Tiap-tiap hari kita demikian. Pahala kita pahala bagaikan alim ulama. Ni katanya sahabat ni sebut demikian. Ni kelebihan orang alim, dipanggil demikian. Orang-orang alim ni dia hidup dia tu pahala. Hidup dia tu pahala. Sebab apa dia? Sebab dianya sentiasa takut pada Allah. Dan di antara kegerunan syaitan atas muka bumi ni, bila gerunnya syaitan, bila orang alim. Bila tengok orang alim dia gerun. Orang alim ni syaitan gerun dua-dua. Kalau dia tidur pun syaitan gerun. Kemudian kalau dia bangun pun syaitan gerun. Syaitan jadi takut. Orang alim ni kalau dia bergerak, syaitan takut. Takut. Kerana apa dia? Kerana dia mesti buat kerja-kerja agama ni. Mesti ada benda yang dia lakukan, benda yang baik. Yang menyebabkan menjadi ketakutan pada syaitan. Kalau dia tidur, orang alim tidur, syaitan pun takut. Kenapa takut? Kerana takut nanti bangun bertenaga. Bangun dia tu bangun menjadikan dia nanti bila dia tidur tu, tidur dia menambahkan lagi tenaga. Menyebabkan kita ni macam mana kita nak dapat pahala orang alim ni dalam hidup kita. Katanya sahabat ni sebut, banyakkan bertafakur dalam hidup. 3. Yang keempat, warabi' man aradal fadl mujahidin wal ghuzwah wa huwa qa'idun fi baitih. Siapa-siapa yang ingin pahala orang yang berjuang di jalan Allah dalam peperangan, maksudnya berjihad, wa huwa qa'idun, sedangkan dia duduk kat rumah, fi baitih, di rumahnya. Nak pergi perang tak boleh kita je. Kerana kita ni bukan tempat perang pun, tapi kita nak dapat pahala orang perang juga. Macam mana? Falyujahid syaitan, hendaklah dia bersungguh-sungguh melawan syaitan. Dia dalam hidup dia lawan syaitan. Hidup kita ni tiap-tiap hari lawan syaitan je. Lawan syaitan dalam hidup kita. Bangun pagi, benda yang kita kena ganggu, benda yang pertama kita celik mata, antara benda yang berlakunya ialah syaitan ganggu kita. Bangun tu syaitan ganggu dah pada diri kita. Untuk apa dia? Untuk kita ni menjadikan diri kita tak taat pada perintah Allah. Lalu kita lawan syaitan. Lawan syaitan tu, pahala kita ni macam mana? Katanya sahabat ni, pahala macam kita pergi perang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Kita nak pergi perang tak boleh. Tapi macam mana? Perang dengan syaitan. Lawan dengan syaitan. Syaitan ni sentiasa pujuk kita benda yang tak baik. Manakala kita pula lawan nafsu kita ni, kita bentuk biar jadi nafsu mutmainnah. Nafsu yang taat pada perintah Allah. Bukan nafsu yang melayan hawa nafsu syaitan. Jangan pada diri kita demikian. Lawan. Nak lawan syaitan ni senang ke susah? Susah. Kita ni kan duduk majlis ilmu. Duduk je di majlis ilmu. Bila kita duduk di majlis ilmu macam ni, datang terus gangguan syaitan tu datang. Syaitan ni ganggu. Bagaimana syaitan ganggu pada kita ni? Ganggu, mengantuk, nak belajar. Mula kita tadi tak mengantuk, tapi bila belajar je menguap terus. Tadi segar-segar je kita, tapi bila kita dengar je majlis ilmu, mula dah datang dah syaitan, mula ganggu pada diri kita ni. Mula kita jadi bosan, mula kita jadi malas, mula kita nak tukar channel, mula kita ni bila sebut majlis ilmu je, gangguan syaitan tu datang terus pada diri kita ni. Ni oleh demikian lawan syaitan ni, dia kena lawan. Kalau kita tak lawan syaitan, yang menyebabkan syaitan ni, yang menyebabkan kita patut kita dapat pahala, tiba-tiba kita tak dapat pahala dalam kitanya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Pahala apa dia? Pahala berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khamis, dan yang kelima. Yang kelima, man arada fadla sadaqah wa huwa ajizun. Siapa-siapa yang nak dapat pahala sedekah sedangkan dia ni tak ada kekuatan nak bersedekah, wa huwa ajizun, falyu'allim nas ma sami'a minal ilm. Kalau kita nak dapat pahala sedekah, tiba-tiba kita ni tak ada harta benda nak bersedekah, tak ada nak buat tu, tak ada, maka nak dapat juga pahala sedekah ni macam mana? Maka ajarkanlah kepada orang lain, pada manusia yang lain, apa yang kamu dapat daripada ilmu yang kamu belajar. Mengajar orang ni pahala sedekah dia panggil. Kita kena ingat demikian. Kita nak bagi duit tak boleh, nak buat yang tu tak boleh dalam hidup kita. Lalu kita nak bagi harta benda kita tak boleh. Lalu macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita ni? Maka kitanya diajar supaya mengajar orang lain, mengajar orang. Kita dapat ilmu sikit, kita ajar sikit pada diri kita. Ilmu yang Allah bagi pada kita ni, bagilah sikit mana pun pada diri kita, lalu kita ajar pada orang. Tu pun dipanggil sedekah. Sedekah dalam hidup, mendapat pahala sedekah pada diri kita demikian. Yang kelima, yang keenam, as-sadis man arada fadlal hajj wa huwa ajizun. Siapa-siapa yang nak dapat pahala haji sedangkan dianya tak mampu nak pergi melaksanakan ibadah haji, falyalzam jum'ah. Hendaklah dia sentiasa bersemayam berjemaah. Siapa-siapa yang nak dapat pahala haji tapi dia tak boleh pergi haji, maka dia nak dapat juga pahala haji macam mana? Jaga solat berjemaah. Jaga solat berjemaah pada diri dia ni. Jumatan dalam hidup dia ni sentiasa jaga solat berjemaah pada diri dia. Ni di antara pahala. Kita tak buat haji tapi pahala yang dinamakan dengan kita buat haji ni, pahala yang kita buat haji tu dapat pada diri kita sama. Wasabi', dan yang ketujuh, man arada fadlal abidin falyuslih bainan nas. Siapa-siapa yang nak dapat pahala orang yang abid, dia nak, yang ketujuh ni, dia nak dapat pahala orang yang sentiasa abidin. Abidin maknanya sentiasa beribadah, sentiasa hidup dia jaga ibadah dia ni. Falyuslih bainan nas, hendaklah dia pahala, kalau dia nak dapat pahala orang yang abid, tiba-tiba dianya sendirinya tak dapat benda demikian, macam mana nak buat? Falyuslih bainan nas, hendaklah dia mendamaikan manusia yang lain. Maksudnya kita menyambung silaturahim. Cari orang yang berkelahi, kita damaikan dia. Jangan kita kata jangan kita biarkan berpanjangan perbalahan ini, kita sebut. Jangan biarkan di kalangan kita ni hidup dalam keadaan yang berterusan melakukan dosa ini. Bila kita berkelahi, tiap-tiap hari dapat dosa. Putus silaturahim. Lalu kita sebut ada dia, kita ni janganlah begitu. Kita nak suruh kita ni dapat pahala, sambung silaturahim di antara satu sama lain. Islam ni dia nak suruh kita sambung silaturahim, senang je, bagi salam je. Bagi salam tu menyambung silaturahim je. Jumpa dengan kawan kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum tu menyambung silaturahim. Dalam hidup kita ni, suami isteri sama juga, bagi salam, Assalamualaikum, mendamaikan di antara satu sama lain. Kita bagi salam. Sebab tu Islam diajar macam mana kita nak suruh kita ni jangan berkelahi di kalangan kita. Bagi salam. Bila kita bagi salam, dia mendamaikan di antara satu sama lain. Sebab tu Islam dia suruh bagi salam, unjuk tangan bersalam. Bersalam tu pun menyambung silaturahim. Bila kita berjumpa dengan saudara-saudara kita hulur tangan salam. Kita hulur tangan salam. Waktu mana kita salam tu gugur dosa. Selama mana kita gugur dosa ni? Gugur dosa selama mana kita pegang tangan dia. Pegang tangan tu gugur dosa kita dengan dia. Lepas pada ni salam lama pula. Orang tanya kenapa lama? Banyak sangat dosa saya dengan dia. Jadi pegang lama lah kitanya dengan dia tersebut pun ada juga. Nak sebutnya, bila kita unjuk tangan tu salam tu dia panggil, kita nama pun salam.
salam. Bila kita salam, maknanya menyambung silaturahim. Orang Melayu kita kadang-kadang dia tak ulur tangan, tapi dia kirim salam. Kirim salam. Dia sebut kirim salam pada orang ni, kirim salam pada orang ni. Itu menyambung silaturahim. Tak ada dalam ajaran agama lain kecuali Islam. Islam dia indah. Dia nak suruh sambung silaturahim, dia kirim salam. Kirim salam. Orang nak pergi ke Madinah, dia kirim salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sampai di Madinah, dia mula sebut, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Bagi salam pada Rasulullah. Kemudian lepas bagi salam tu sebut, sahabat saya kirim salam, orang ni kirim salam, orang ni kirim salam. Bila dia tak ingat, dia sebut, satu kampung saya kirim salam ya Rasulullah. Senang. Bila dia tak ingat, dia sebut, satu kampung kirim salam ya Rasulullah. Ni. Falyuslih bainan nas wala yuqi'a bainahumul adawah wal baghdha. Dan mereka tidak membiarkan perbalahan, permusuhan dan juga kebencian di kalangan mereka tersebut. Maknanya kita dapat pahala macam mana? Pahala orang yang abidin, orang yang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah. Itu cara demikian. Kemudian yang akhir sekali disebut wasamin man arada fadlul abda'i. Mana-mana orang yang inginkan pahala abda'i ni maknanya orang yang hidup dalam keadaan melapangkan dada dia. Abda'i maknanya orang memaafkan. Pahala orang maaf. Maksudnya orang yang tak ada buat salah, senang ceritanya. Pahala falyadha yadahu ala sadrihi. Maka pahala orang yang abda'i ni falyadha yadahu ala sadrihi. Ambil tangan dia letak dekat dada dia. Wa yarda li akhihi ma yarda li nafsi. Lalu dia meredai saudara dia sebagaimana dia reda pada diri dia sendiri. Maksudnya dia memaafkan saudara-saudara dia. Kawan-kawan dia, maafkanlah kawan-kawan kita ni. Redalah setiap apa yang berlaku, yang dilakukan oleh saudara-saudara dia sebagaimana dia reda terhadap diri dia sendiri. Tu disebut demikian dalam hidup kita. Maknanya kita ni kalau kadang-kadang kita tak boleh buat amalan ini, tapi kita boleh buat amalan ini. Tapi pahala amalan ini sama dengan pahala yang kita tak boleh buat tadi. Tu kadang-kadang demikian. Macam bangun tahajud malam. Ini kita sebut tadi. Bangun tahajud malam tadi, senang ke kita nak bangun? Susah kita nak bangun tahajud. Nak bangun tahajud ni tak mudah dalam hidup kita. Jadi macam mana kita nak dapat pahala untuk kita tak bangun tahajud semalam? Di antara caranya, di antara yang disebut tadi lah, bila kita tak boleh bangun tahajud malam, jangan kita buat dosa pada siang hari. Jangan. Maka tiap-tiap hari tu jaga pada diri kita ni, kita jaga amalan-amalan kita ni supaya jangan kita lakukan dosa. Ni antara dalam bab ni lah Ali bin Husain. Kemudian disebut lagi dalam bab ni insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Pada minggu yang akan datang cerita tentang menyambung silaturahim ini sendiri. Kita masuk dalam kitab yang kedua, iaitu dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ada dua kitab yang kita nak baca ni. Tiap-tiap minggunya kita baca dua kitab ni lah. Yang sebaik-baiknya untuk kita lakukan pada kita. Pada minggu yang sudahnya kita baca doa-doa apa yang patut dibaca jika kita takut dengan orang yang, apa yang patut dibaca jika kita melihat musuh. Hari ini sambung dalam pada minggu yang sudah kita sebut apa yang patut dibaca ketika mana kena ujian. Kemudian apa yang patut dibaca kalau kita takut dengan bencana satu kaum. Kita baca ni doa-doa yang diajar oleh Rasulullah. Pendek je doa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Doa pada minggu yang sudah. Hari ininya bab apa yang patut dibaca jika melihat musuhnya. Kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, sekali peristiwa ketika mana kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Bila Rasulullah melihat musuh, menghadapi musuh, aku mendengar beliau membaca. Rasulullah baca doa apa dia? Ya malika yaumiddin, ya malika yaumiddin,
iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ni. Ni senang ni. Cuma nak baca tu payah. Kalimah yang biasa kita sebut. Ya Malika Yaumiddin. Wahai Tuhan yang memiliki pada hari pembalasan. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, kita biasa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca. Tapi yang ni iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Maknanya yang kita baca dalam solat tu, dalam solat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi yang ni iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Mudah, tukar je daripada dhamir nun kepada alif. Alif maknanya ya Malik Yaumiddin. Baca ya Malik Yaumiddin. Wahai Tuhan yang menjaga hari pembalasan. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ini doa yang diajar, kepada kamulah kami menjadi hamba, dan kepada kamulah, kemudian kepada kamulah aku memohon pertolongan. Kemudian maka aku lihat ramai musuh yang tersungkur mati. Bila Rasulullah sebut begitu tu, katanya Anas ni disebut, Anas radhiyallahu anhu, dia kata aku dengar Rasulullah baca kalimah ni. Bila aku tengok Rasulullah baca ayat ni, aku tengok ramai musuh tersungkur mati. Rasulullah baca demikian. Bila Rasulullah baca ya Malik Yaumiddin, ya Malik Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Sambung depan je doa ayat ni. Ya Malik Yaumiddin, ya Malik Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kepada kamu aku mohon, aku menjadi hamba, dan kepada kamu aku mohon pertolongan. Anas kata bila Rasulullah baca ayat tu je, tiba-tiba aku lihat ramai musuh yang tersungkur mati. Tengok, tersungkur mati tu ditebas kepalanya oleh para malaikat daripada hadapan dan daripada belakang. Malaikat turun. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni tengah-tengah berdiri, aku tengok ditebas. Tengkuk-tengkuk, nampak tengkuk-tengkuk musuh tu com putus. Siapa yang tebas? Malaikat yang tebas. Ni riwayat Ibn Sunni. Cerita tentang bila berlaku perang. Kena ingat, bila berlaku perang, dua makhluk ni akan terjadi. Akan ada. Yang pertama, makhluk yang disebut dengan malaikat. Yang kedua, makhluk yang disebut dengan syaitan. Berlaku perang je, berlaku dua ni. Dua ni akan datang. Dua ni akan datang. Sama ada malaikat, sama ada syaitan. Mana yang paling ramai? Kadang-kadang syaitan ramai kalau musuh tu orang kafir. Kadang-kadang yang datang tu malaikat yang ramai kalau orang mukmin yang ramai. Jangan baca doa. Bila kita baca doa, baca je doa ni, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, kita sebut demikian, ya Malik Yaumiddin. Baca doa ni. Katanya Anas, aku tengok malaikat turun tu, tebah tengkuk orang kafir ni. Tersungkur orang kafir sebut, malaikat yang datang tolong. Sama juga ni. Dulu ingat Allah yarham Tok Guru ni Aziz, dia sebut waktu mana kemenangan di Kelantan, dia sebut ni gabungan di antara malaikat dan juga malaikat langit dan juga makhluk manusia di bumi. Doa pada Allah, kita berdoa. Bila berdoa, maksudnya turun para malaikat Allah. Malaikat Allah ni turun untuk membantu dan menolong di kalangan orang mukmin. Ni kita kena ingat. Bila berlaku apa-apa termasuk pilihan raya. Bila berlaku pilihan raya sama juga. Syaitan pun datang, malaikat pun datang. Tadi kita dah. Kita nak jaga macam mana? Sebab tu orang-orang alim dia baca doa, dia berzikir, dia wirid, tak berhenti. Kenapa? Kerana naknya pahala, datang pahala, kemudian turun para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni contoh yang mudah. Dianjurkan membacanya juga sesuai dengan bab yang terdahulu di mana kami membicarakan tentang hadis Abu Musa Asy'ari. Kemudian bab apa yang dibaca jika diserang syaitan atau takut kepada syaitan. Nak baca apa dia? Kalau syaitan menyerang kita, nak buat macam mana? Datang. Syaitan yang menyerang bila? Kadang-kadang datang rasa takut. Malam-malam, kita duduk seorang-seorang, syaitan datang. Bunyi tu, angin, bunyi.
bunyi. Sayu je. Malam pula bunyi petir pula. Tung 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 tung. Lepas tu kita duduk seorang-seorang pula dalam rumah. Kemudian dalam masa yang sama pula blackout pula. Blackout. Kita menyorok bawah katil, menunggu mana syaitan datang. Mula kita jadi takut. Nak buat macam mana bila syaitan datang ganggu kita? Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, dan jika kamu digoda oleh syaitan dalam hidup kamu, syaitan ganggu kamu dengan suatu penggodaan, nazghun, dengan satu godaan, fasta'iz billah, hendaklah kamu pohon perlindungan pada Allah. Pohon perlindungan pada Allah. Dengan apa dia? Sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim. Bila kita ni kena ganggu pada syaitan, syaitan ni datang ganggu, sebut a'udzubillah minasyaitan. Kadang-kadang dalam diri kita ni kan, nak bila kena ganggu tu meremang bulu roma. Mula kita tak tahu nak buat apa. Kita menggigil dah, mati dah aku, mati. Padahal dalam sejarah umat manusia ni, tak ada lagi orang mati kena cekik pada hantu. Tak ada lagi orang mati kena cekik pada syaitan. Tak ada. Tapi nak sebutnya gambaran yang mati iman. Macam mana caranya? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Kerana kamu minta pertolongan pada Allah, Allah itu maha mendengar dan juga maha mengetahui. Minta berlindung pada Allah. Baca ayat kursi pun boleh. Sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim pun boleh. Baca ayat kursi pun boleh. Cuma nak baca ayat kursi ni tak sampai habis dia panggil. Bila takut sangat dengan syaitan, takut sangat dengan gangguan syaitan, nak baca ayat kursi pun tak berjumpa dah. Ni kadang-kadang kita nak berjumpa ayat kursi tak berjumpa. Jumpa kursi je menyorok bawah kursi. Kita jadi demikian. Nak sebutnya bila kena ganggu pada syaitan. Padahal dalam hidup kita ni kena gangguan pada syaitan, baca yang disebut dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua, dalam masa yang sama kitanya baca apa dia? Yang disebut dengan baca ayat kursi. Kemudian dalam masa yang sama kalau boleh lagi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah panjang sangat ustaz dia sebut. Kalau surah Al-Baqarah nak baca panjang sangat, kita pun tak apalah, baca awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Itu cara demikian. Firman Allah Ta'ala lagi, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, bila kamu baca Al-Quran Karim, siapa-siapa yang baca Al-Quran Karim, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, kami jadikan di antara kamu dan orang yang tak beriman dengan hari akhirat hijaban mastura, satu hijab, satu dinding yang kukuh yang melindungi diri kami. Ni kelebihan. Sebab tu bila kita berhujah, bacalah mana ayat Quran. Bila kita ni berhadapan dengan musuh-musuh, bacalah mana-mana ayat Quran. Bila kita baca mana-mana ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hijaban mastura. Dia akan jadi satu kekuatan dalam diri kamu, melindungi diri kamu. Bila kita hadapan dengan syaitan, syaitan ni ada dua. Satu syaitan di kalangan jin, satu lagi syaitan di kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Tu kita kena ingat dalam diri kita ni. Kadang-kadang kan ada orang getak kita macam-macam gaya, getak. Kita kata nak buat macam mana ni orang getak kita? Bacalah mana-mana ayat Quran. Bila kita baca mana-mana ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idza qara'tal Quran, bila kamu membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzi, aku jadikan di antara kamu dan orang yang la yu'minuna bil akhirah, orang yang tak beriman dengan akhirat, hijaban mastura. Hijab maknanya pelindung yang kuat, kukuh pada diri kamu. Selamatlah diri kamu. Selamat diri kamu. Selamat daripada apa dia? Yang disebut dengan gangguan-gangguan tadi. Ini kekuatan orang mukmin. Orang mukmin ni jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Setiap kali mana kita buat sesuatu benda, baca ayat Quran. Bacalah ayat mana-mana pun. Tak boleh kita kata, ustaz panjang nak baca ayat Quran.
Baca yang pendek sudahlah. Yang pendek itu kan Taha, misal contohnya. Pendek je ayat Quran. Tak panjang pun. Sadaqallahul azim. Katanya. Orang kita kata Taha pun panjang tu ustaz ni sebut. Baca yang pendek Nun kita. Nun seorang. Nun seorang je. Sadaqallahul azim. Nampak sangat kitanya. Satu huruf je yang kita baca demikian. Jadi hendaklah dia berlindung diri kepada Allah serta membaca sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran. Bacalah mana-mana ayat Al-Quran. Dia akan jadi pelindung dalam hidup kita. Kami meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sekali peristiwa Rasulullah bangun bersolat. Lalu kami mendengar Rasulullah membaca. Pernah satu ketika Rasulullah bangun solat, kami dengar Rasulullah baca macam ni. Rasulullah baca macam mana? A'udzubillahi mink. Rasulullah sebut, A'udzubillahi minka. A'udzubillahi mink. Aku mohon perlindungan pada Allah daripada kejahatan kami, daripada kami. Pernah Rasulullah sebut demikian. A'udzubillahi mink. A'udzubillahi mink. Bila dengar saja begitu, aku berlindung diri daripada Allah, daripada kami. Aku pohon Allah lindungi aku daripada kami. Kemudian beliau berkata lagi, Al-annaka bila'natillah. Rasulullah sebut macam ni. Al-annaka bila'natillah. Al-annaka bila'natillah tu apa dia? Aku melaknati kamu dengan laknat Allah ke atas diri kamu. Al-annaka bila'natillah. Al-annaka bila'natillah. Yang pertama tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, A'udzubillahi mink. Aku mohon perlindungan Allah daripada jahatnya kamu. A'udzubillahi mink. Bukan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi mink. Saya mohon perlindungan daripada Allah, daripada kejahatan kamu. Kemudian Rasulullah sambung, Al-annaka bila'natillah. Dengan sekarang saya melaknati kamu dengan laknat Allah. Al-annaka alif lam ain nun kaf. Alif lam ain nun kaf. Al-annaka bila'natillah. Ba lam ain nun ta. Lepas tu Allah. Al-annaka bila'natillah. Tu kalimah yang mudah kita boleh sebut. Sama juga dalam perubatan Islam. Bila perubatan Islam ni nampak degil je, syaitan duduk dalam tu badan tu, kita akan sebut a'udzubillahi minka. Al-annaka bila'natillah. Oh, panas terus. Mengelupur terus. Mengelupur yang dalam tu badan. Ni biasa kita buat. Dalam perubatan Islam, bila nampak saja, nampak degil, syaitan duduk dalam tu badan, jin yang duduk dalam tu badan tu degil, kita akan sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim ka a'udzubillahi mink. Ya Allah, lindungilah aku daripada jahatnya kamu. Al-annaka bila'natillah. Al-annaka bila'natillah tu kita tiup di jari kita ni, kemudian kita tekan tempat yang dia sakit tadi, yang menyebabkan dia mengelupur terus. Tu dalam perubatan Islam lah. Dalam perubatan Islam dia ajar supaya cara demikian. Kemudian dibacanya sampai 3 kali. Rasulullah sebut tu Al-annaka bila'natillah tu 3 kali. Kemudian beliau menghulurkan tangannya kepada sesuatu seolah-olah beliau mengambil sesuatu. Rasulullah ulur tangan tu sesuatu, Rasulullah tarik itu. Macam tarik seumpama ada sesuatu yang Rasulullah ambil. Rasulullah ulur tangan tu, Rasulullah tarik. Maknanya seolah-olah ada sesuatu yang Rasulullah lakukan. Apabila selesai beliau daripada solatnya, kami pun berkata kepadanya. Lalu bila selesai semayang tu, lalu kami pergi dekat dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucap sesuatu dalam solat kami yang belum pernah sebelumnya kami dengar engkau mengatakan seperti itu. Kemudian kami lihat kamu telah menghulurkan tangan kamu. Apa benda tu Rasulullah? Sahabat tanya Rasulullah. Pelik Rasulullah. Benda apa yang berlaku tu Rasulullah? Beliau lalu menjawab, sesungguhnya musuh Allah iblis itu telah mendatangiku membawa obor api. Rasulullah sebut, aku tengok musuh Allah tu nampak datang bawa obor api. Aku tengah semayang, dia datang nak bakar aku. Kemudian hendak mencucurkan ke wajah aku, nak mencucur dengan api itu. Bila Rasulullah solat, jahat tak jahat syaitan, dia datang nak simbah api itu.
di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengucapkan a'udzubillah mink. Rasulullah sebut. Aku sebut sungguh tadi. Rasulullah sebut, aku berlindung pada Allah daripada jahatnya kamu. Kemudian sebanyak 3 kali Rasulullah sebut. Kemudian aku ikutkan pula dengan mengucap al-annaka bila'natillahi tammatu. Matin. Sambung sikit lagi. Tammatin. Sebanyak 3 kali. Rasulullah sambung. Al-annaka bila'natillahi tammah. Dibaca demikian. Lalu bila sebut 3 kali, dia tersungkur. Rasulullah sebut. Bila aku sebut macam tu al-annaka bila'natillahi tammah. Aku sebut demikian, lalu dia tersungkur. Aku pun cuba hendak menangkapnya. Rasulullah kata, aku cuba nak menangkapnya. Maka demi Allah, kalaulah tidak kan adanya doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasulullah kata, kalau tidak kerana doa Nabi Sulaiman kan dia berdoa pada Allah, minta dia diberi segala kekuasaan di daratan dan di lautan, di bumi dan di udara. Kalau tidak kerana doa Nabi Sulaiman, tentulah ia sudah terikat di sini untuk dipermain-mainkan anak-anak penduduk Madinah ini. Rasulullah SAW. Kalau tidak kerana doa Nabi Sulaiman, aku ikat dah syaitan tadi. Lepas tu aku nak suruh syaitan ni kena buli je pada budak-budak di kota Madinah ni senang. Datang seorang, ketuk kepala. Datang seorang. Kalaulah tidak kerana doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman apa dia? Minta, ya Allah, biar aku je diberi kekuasaan ini. Oleh kerana doa Nabi Sulaiman itu, jadi aku pun tak naklah, ya Allah. Biarlah, maknanya lepas makhluk syaitan itu keluar daripada keadaan demikian. Aku berkata, Imam Nawawi ni sebut. Imam Nawawi kata apa dia? Sebaik-baiknya ia segera berazan seperti azan sembahyang. Kalau kita rasa takut, Imam Nawawi kata di antara benda yang kita boleh buat ialah azan. Azan sebagaimana azannya kita sembahyang. Bila kita kena gangguan syaitan, rasa meremang bulu roma, takut, nampak kelibat-kelibat, syaitan ni buat jahat. Kadang-kadang dia buat benda demikian. Kita belajar agama ni lagi diganggu kita. Datang sebab tu pelajar-pelajar kan belajar agama ni histeria lah, kena yang tu lah, kena yang ni lah, dia sebut. Herannya sekolah-sekolah Cina tu yang kafir tu tak histeria pula. Kita jadi pelik kan. Kenapa yang kafir tu tak pula kena? Sekolah-sekolah India misal contoh, tak pula kena histeria. Yang kenanya sekolah agama je. Sekolah agama budak-budak yang baru. Kenapa syaitan ganggu lah? Habis tu yang tu syaitan tak ganggu. Sama-sama syaitan. Senang cerita. Sama-sama syaitan. Syaitan kata geng aku je. Bila sama-sama geng, buat apa aku nak kacau geng aku? Jadi suatu peliknya kita kata, peliklah ustaz. Kenapa sekolah agama je kena? Yang kena pula belajar agama ni, budak-budak yang baik je yang kena. Budak-budak yang jahat-jahat tu tak kena pula. Kadang-kadang budak-budak tu yang bagus-bagus, yang warak-warak tu kena. Yang warak-warak ni lah yang nampak menangis seorang-seorang. Yang budak-budak yang bagus-bagus ni, yang betul-betul nak jaga syariat ni, yang ni yang kena ujian. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana dia mentaati perintah Allah. Kalau Rasulullah pun kena, bayangkan syaitan tu datang nak cucuh, nak bakar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah salat jahatnya. Tak peliklah kalau kita. Kalau Rasulullah pun kena, tak peliklah kita ni kena. Maknanya dalam hidup kita ni, lalu kita nak buat macam mana? Baca doa-doa macam ni. Salah satunya azan. Kerana kami meriwayatkan daripada Suhail bin Saleh bahawa dia telah berkata, aku pernah diutuskan kepada suku Bani Harisah, dan bersama dengan aku pada ketika itu ada seorang pembantu kami ataupun seorang teman kami. Dalam riwayat tersebut, dalam riwayat lain, dalam perjalanan tiba-tiba pembantu itu diteriak namanya daripada sebuah kebun kurma. Pernah berlaku. Jalan-jalan dengar satu suara, orang panggil nama dia. Panggil nama ni. Dia panggil nama tu bunyi. Bunyi suara dia daripada kebun kurma. Dia pun menyahut seruan itu dan masuk ke dalam kebun mencari orang yang berteriak itu. Tetapi di situ tiada seorang pun.
Dengar suara daripada kebun tu, tapi tak ada orang pun. Berani juga dia masuk. Kalau kita, orang panggil nama, tengok tak ada orang, lari terus. Kita jadi demikian. Yang dia ni dia masuk. Kemudian bila dia masuk, bila kami kembali, aku ceritakan peristiwa itu kepada ayahku. Dia Suhail ni cerita. Dia lalu berkata, kalau aku tahu yang kamu akan terserempak dengan perkara serupa itu, tentu aku tidak akan mengutuskan kamu. Ayah dia sebut, kalau aku tahu dah macam ni, aku tak hantar kamu. Di lain kali, jika kamu mendengar suara memanggil kamu, hendaklah kamu berazan seperti azan sembahyang. Dia sebut demikian. Lain kali, kalau dengar suara kan, kita duduk dalam bilik, dengar suara nama kita, keluar-keluar tengok tak ada orang. Tak ada orang pun panggil nama kita. Nak buat macam mana? Azan. Azan dalam rumah kita. Azan. Kerana apa dia? Dah mula tu ada gangguan yang berlaku. Ada. Kadang-kadang kita ni kan bunyi ketung pintu rumah kita. Dengar kan, lepung tutup. Macam ada sesuatu. Kita pergi tengok. Kadang-kadang bunyi loceng, tapi tengok tak ada orang. Kita dengar. Kita tanya orang, dengar loceng tadi? Dengar? Kita sebut. Tapi tak ada orang pun, kita pergi tengok tak ada orang. Nak buat macam mana? Azan. Azan macam azannya sembahyang itu. Kerana aku pernah mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bicaranya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, inna syaitan idza nudiya bis-salah adbara. Syaitan kalau sekiranya dia dengar saja azan, dia akan lari lintang pukang bila diserukan azan pada diri dia. Syaitan ni adbara. Adbara ni lari kencing, terkecing-kecing. Maknanya syaitan ni kalau dia dengar azan je, dia lari terus. Rumah kita ni biar dengar azan. Dalam rumah kita ke, kadang-kadang kita ni bila kita berhadapan dengan beberapa ujian-ujian, maka kita rasa takut je dalam hidup kita. Azan menjadikan diri kita tenang dalam kehidupan kita. Apa yang patut dibaca bila dikuasai sesuatu perkara dalam diri kita ni? Ni kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Apa yang patut dibaca bila berlaku sesuatu perkara ni? Satu perkara ni apa dia? InsyaAllah kita sambung akan datang nantilah. Cukup dah, sejam dah kita belajar ni. Belajar panjang-panjang nanti tak ingat semua dia panggil. Jadi kita belajar sikit-sikit, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada pertemuan yang kita belajar ini sendiri. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ini kita telah melaksanakan untuk Cakna Asnaf, insya-Allah, di mana kita telah gerakkan kit dapur, kita telah gerakkan kit kebersihan, dan juga kita gerakkan yang ketiga, kit yang disebut dengan kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi, insya-Allah. Dan kita telah agih-agihkan sumbangan ini, alhamdulillah, telah bahagi di kalangan mereka-mereka yang susah, termasuk dengan sumbangan makan. Nasi bungkus, kita telah bungkus sejak dah 2 hari dah kita dah bungkus nasi. Sebungkus sebanyak lebih kurang RM8 sebungkus. Tuan-tuan boleh terus ke Maybank Matan Center ataupun Bank Islam ataupun CIMB ataupun Bank Islam tersebut, insya-Allah. 3 Maybank tersebut, tuan-tuan boleh sama ada nak bagi sumbangan melalui sumbangan kit dapur tu pun boleh. Sebanyak lebih kurang RM60 je. Untuk satu bungkusan tu kita bagi pada mereka yang bila berlaku PKPB begini, ada di kalangan kita yang susah-susah, yang memerlukan sangat bantuan-bantuan. Lalu kita sampaikan demikian. Tuan-tuan boleh tengok perfume ni. Ramai yang sibuk tanya soalan-soalan begini, boleh WhatsApp je terus ke talian 014 269 6217. 269 6217 dalam bentuk 4 koleksi sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkanlah, insya-Allah, daripada perfume yang saya sentiasa
war-warkan pada jemaah-jemaah sekalian insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Allah jadikan kebaikan bertambah untuk diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة